Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. At-Taubah 128 129. Man qala Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim salasa marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih, wa man qalaha hina yusbihu thalathu marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi. Daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberi kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali. Maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga ke subuh. Dan barang sesiapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga ke petang, yakni malam. Hadis riwayat Abu Daud 5088, Tirmizi 3388, Ibnu Majah 3869, riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra 10178, riwayat Imam Ahmad 446, dan menurut jumhur ulama hadis hadis ini adalah hasan, maknanya tinggi martabatnya, ya. Jadi syarat tuan-tuan hafallah doa yang kita sebut tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, ya. Insyaallah ada barakahnya. Shadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pengurusan masjid, ahli jawatan kuasa, sahibul fadilah, tuan imam, muazzin, seterusnya pada ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sentiasa mendapat perlindungan, rahmat, dan sentiasa mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqamah untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai aktiviti utama
dengan solatnya, zikirnya, itikafnya, Qurannya dan sebagainya. Dan itulah sebahagian daripada bekalan-bekalan yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan kunjung tibanya ajal, maka terputuslah segala amalan-amalan kita kecuali yang 3 yang biasa kita dah dengar, insya-Allah. Sihat tuan-tuan Alhamdulillah. Kita mulakan majlis ilmu dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, sebulan sekali kita cerita tentang hal ehwal isu kekeluargaan, ya. Salah satu fik dalam fik munakahat, baki masa sampai ke isyak setengah jam, kita lajak sikit-sikit, okeylah, ya. Jadi macam biasalah, ikhlaskan niat kita ngaji ini kerana Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ada manfaatnya, insya-Allah, terutamanya dalam kehidupan kita berkeluarga, ya. Baik, saya nak terus kepada perbincangan. Pengajian terakhir kita pada tarikh 19, bukan 19 ya, 14, ya, 14 bukan 21, ya, 21/8, 21/8 ke 12 ni, saya benar lupa lah, 2008 ni, 2023 bulan 8 kita sampai cerita bab iaitu rukun nikah yang ketiga, cerita pasal wali, ya. Jadi ringkas tuan-tuan, jangan lupa asasnya bila nak kahwin rukun nikah kena penuhi. Ada 5, lanang wedok, wali 2 saksi ijab kabul, kan, laki perempuan wali 2 ijab kabul. Tetapi biasa itu yang kita dengar lah. Tapi kalau dah kitab ni dimulakan, disebut tentang ijab kabulnya dulu, kemudian lakinya, perempuannya dan walinya, ya. Dan wali yang lepas kita cerita tentang dalil-dalil, dan ia adalah kewajipan, ya, kewajipan. Dan kita dah sebutkan, tuan-tuan jangan lupa kat sini, wali mesti wujud dalam pernikahan seorang perempuan, sama ada perempuan itu tersebut masih kecil atau sudah balik, janda atau dara, untuk mengendalikan akad pernikahan. Yang lelaki okeylah, tak ada isu wali. Tapi yang perempuan, ingat, baik anak dara, baik janda, baik balu, wajib kena ada wali, sama ada wali nasab atau wali hakim, ya. Itu sebab tu kita kena tahu susunan wali ni. Isu bab wali nasab kita tengah bincang ni, tuan-tuan. Tapi jangan lupa, bagi mereka yang perlu kepada wali hakim, hati-hati tuan-tuan, ya. Di luar sana ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang menjalankan pernikahan secara sedikit. Undang-undang habis dilanggarnya, hukum syarak pun dilanggarnya, tuan-tuan. Itu yang kita jumpa kat jabatan tu, kan? Bila datang-datang, ada beberapa kes tu, dia datang, dia nak ambil surat nikah. Kalau surat nikah ni, tuan-tuan, soalan standard, ya, tanyalah jurunikah Negeri Selangor ni, termasuklah kalau tuan-tuan yang nak kahwin, baru kahwin, dah kahwin ni, yang baru-baru ni, dia akan bekalkan lepas nikah ada satu slip sementara. Dia tak sama antara daerah-daerah ni. Tu seingat saya lah, Kelang kalanya lain, Hulu Langat lain, seingat saya lah. Kalau Setia Alam ni termasuk daerah Petaling, dia punya slip warna hijau, hijau macam hijau daun pisang tu. Itu kita akan tanya bila dia datang jabatan nak ambil, dia kata kadang-kadang macam hari apa, minggu lepas ke tadi kot, kemudian tadi ada urusan kat bawah sekejap lah, tengah sembang-sembang dengan kawan. Lepas tu ada datang seorang, dia kata saya nak ambil surat nikah, kan. Jadi standard lah, kita akan tanyalah, ya.
slipnya ada tak? Kita nak tengok. Ya, sebab berdasarkan slip kita dah tahu dah. Okey, kalau slip hijau ni ada dicop Imam Jurunikah Setia Alam contoh kan, ni betul. Ni kalau ada ni tengok, ni naik pejabat sekian, contoh begitu. Tapi pernah kita jumpa dia tunjuk slipnya lain macam daripada yang biasa kita jumpa. Bila tengok lain macam, copnya pun lain macam, tanda tangan ni pun lain macam, kita boleh detect dah. Bila kita tanya dapat kat mana, siapa bagi, dia pun cerita ringkas. Nikah kat sekian, tempat sekian, jurunikah sekian. Ada pernah satu makhluk tu, jurunikah tu, saya berkata yang dimasukkan jurunikah, yang paling menyedihkan bukan sekadar jurunikah. Kita tanya nikah dengan siapa? Sekian. Walinya siapa? Wali hakim. Siapa jadi wali hakim? Orang yang cop ni lah. Bila kita kena tengok, tahu dah. Kalau kat Selangor ni, wali hakim plus minus lah. Di seluruh daerah, termasuk ibu pejabat, saya ingat saya paling kuat pun saya ingat wali hakim dalam 30 orang saya ingat ada lah. Kan ada 30 orang, tapi kita boleh kenal pasti orang ni siapa, orang ni siapa. Kalau kat Kelang tu kita tahulah, kan. Kalau kat Petaling pun kita tahu, kan. Jadi bila kita tengok lain macam, confirm sedikit. Bila masalah sedikit tu, kalau dia nikah dengan wali nasab bapaknya betul, okey lagi, kan. Tapi masalahnya bila ditanya siapa wajib jadi wali, jurunikah ni lah, kan. Dan satu kes saya sebut tuan-tuan, saya kenal jurunikah ni. Lepas tu saya tanya, betul ke dia yang jalankan ni? Kan, yang dikatakan jurunikah, padahal dia bukan jurunikah pun, tapi saya kenal dia. Kesimpulannya, dia menjalankan nikah palsu dan dia menjadi wali hakim palsu lagi tuan-tuan. Memang berbahaya. Kalau itu tuan-tuan kena ingat, bernikah dengan jurunikah atau wali hakim yang palsu, pernikahan mudah cakap tak sah. Kena ingat baik-baik itu. Sebab tu bila kata di negeri Selangor yang ada kuasa wali raja hanya mereka yang bertugas pendaftar aja, sama ada di Berjais ataupun di Pahit. Itu kena berhati-hati. Sebab baru ni kita ada program juga. Bila ada program, ada yang tanya, Ustaz saya nak tanya, saya nak confirm tanya, saya ni nak kena nikah wali hakim. Wali hakim tu siapa? Kan? Wali hakim tu siapa? Yang tanya tu dalam kursus kahwin lah tu. Lepas ada kursus kahwin, kan? Lepas kursus kahwin, dia ada nombor saya, dia tanya saya, siapa wali hakim tu? Kan? Jadi saya rasa masa diberikan penjelasan tentang ilmu munakah dalam kursus tersebut, mungkin dia tak perasan atau dia lupa ataupun dia memang sengaja tak dengar, jadi dia tak tahu siapa. Kan? Jadi itu kena berhati-hati sebab dia melibatkan pernikahan itu sah ataupun tidak. La nikaha illa biwaliyin. Kita dah sebut dah sebelum ni, ingat baik-baik, tak panjang pun. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan dengan tiada wali, mana tak sah nikah. Kalau Jawa kata apa? Orang sah nikah orang yang wali ni. Faham tak faham surah. Jadi kena ingat baik-baik yang nak nikah-nikah ni. Baik, itu yang lepas. Baik, seterusnya disebut sini hukum bernikah tanpa wali dan perkara yang menyusul selepasnya. Kita sambung. Baik. Apabila seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, satu, berlaku tak? Berlaku. Saya dah jumpa, saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Nanti saya cerita kejap lagi. Mungkin ada yang lupa, tak ingat, tak pernah dengar, nanti saya cerita. Kitab pun dah lama cerita dah tuan-tuan. Kitab ni dah lama dah, tapi rupanya memang berlaku hari ini. Dan perkara ini pun pernah berlaku ketika di zaman baginda Nabi SAW. Sebab tu benda macam ni kena berhati-hati. Pernikahan-pernikahan yang tidak menepati hukum syarak sudah berlaku di zaman Nabi. Baik. Jadi disebut nikahnya dikira batal. Jika berlaku persetubuhan selepas pernikahan, kedua-duanya wajib dipisahkan kerana akad itu batal. Perempuan berhak ataupun wajib mendapat mahar mithil sama ada disebut dalam akad ataupun tidak. Jelas? Kan? Baik. Dalilnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fa nikahuha batilun thalathan
fa in dakhala biha falahal mahrum bimastahalla min farjiha fa in tashajaru fasultanu waliyu man la waliyalah man la waliyalahu. Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya batal. Itu yang Nabi cakap. Ya, Nabi SAW mengulangnya sebanyak 3 kali. Nabi ingatkan ni, zaman Nabi dah ingatkan, mana-mana perempuan yang kahwin tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya batal. Ya, tu zaman Nabi tu Nabi dah ingat. Lama ni sekarang berlaku tak? Berlaku. Tatkala ada kursus kahwin, tatkala ada seminar kahwin, tatkala ada ceramah kuliah pasal kahwin, disebut, tapi ya dilanggar juga. Tu faham? Ni masyarakat kita bijak pandai ni. Yang saya kaitkan, yang saya sebut tadi tu, yang cerita pasal orang yang pernah kahwin, janda balu, bila nak kahwin datang kat kaunter. Saya selalu ingatkan pasal benda tu. Mungkin yang saya ingatkan tuan-tuan sebelum ni pernah datang kuliah, ingat. Tapi mungkin ada seorang dua yang hari ni mungkin dia singgah ke masjid, dengar kuliah sekejap kan, okey lah. Tapi saya ingatkan, sudah berlaku ni, duduk kat kaunter. Jadi cerita dah lama dah, 3-4 tahun dah, cara kata gitulah. Ya, masa saya tukar kat kaunter tu, dia datang duduk nak sign dokumen. Biasanya saya tanya, ini tak sign lagi ni, patutnya kena sign depan imam kan? Tuan-tuan tahu kan? Tuan-tuan duduk setialam, kemudian nak nikah kena bawa, kalau laki tak perlu wali lah, jumpa imam. Masjid setialam ni ada 3 orang, kan? Salah seorang Haji Hasan, kemudian kita punya Engku Syazwan, kan? Itu imam-imam kita tu. Jumpa dia. Kalau yang perempuan kena bawa wali, sign depan dia. Ini tak, tahu-tahu sampai berjabat, tengok kosong. Saya kata, puan dah jumpa imam belum? Belum. Kenapa tak jumpa imam? Kena jumpa imam dulu. Peraturannya macam itulah, sebab imam tu yang mengesahkan. Dan biasanya imam tu yang akan kahwinkan. Jadi kalau jumpa kenal imam, kemudian boleh bawa permisi siap. Itu di antara perkara, kecuali dia nak nikah di tempat lain lah, sign dekat setialam, tapi dia nak nikah kat Kuala Lumpur, itu cerita lain lah, kan? Jadi yang ini patut jumpa imam, dia tak jumpa. Patut ni puan nak sign sini, tak apalah, saya berbicara lah, tak apa, kadang-kadang saya bagi je, okey, tak apalah. So walinya ada tak ni? Kan? Walinya tak ada, kalau ada boleh lah, tak apalah, kita tolong, mungkin faham lah masa-masa sibuk, tak apa, insyaAllah. Lepas tu dia cakap apa? Saya kena wali ke Ustaz? Kenalah. Saya ni janda Ustaz, saya ni janda. Oh boy, saya pun tengok dokumen, ada surat cerai dia. Saya kata ginilah, tak kira lah janda ke, tak kira lah balu ke, kan, kenalah wali. Tapi aku tak cakap macam itulah. Dengan klien cakap macam itu, wahyu turun kan, orang-orang jahil garang sangat, kata dia. Kita cakap baik-baik. Saya kata, buat orang perempuan yang nak kahwin pegang mazhab Syafi'i, wajib ada wali. Tak kira lah apa statusnya. Yelah, tapi dulu saya, itu dulu. Nak bagi faham dia tu, sebab dia nak ngelak. Ujungnya saya kata gini, dia dah mulalah bawa muka cemik-cemik dia macam jenglot tu kan, ngik. Kita pun berangi juga, tapi kita senyum, sabar je lah. Ada laki dengan laki je sebelah dia punya, macam mana saya kata dah hukumnya macam tu. Betul, kalau tak ada wali tak boleh. Saya kata kalau tak ada wali, saya ginilah, senangnya kita pun cakap baik-baik dengan dia. Sekarang puan nak kahwin kan? Ya. Rukun nikah kadang-kadang kita kaji lagi, ada 5. Kalau semayang kita ada 13. 1 rukun tak betul, hancur. Semayang tu tak sah. Awak sembahyang 10 minit punya lama pun, ujung-ujungnya tak baca Fatihah 1 rakaat. Contoh, rakaat pertama baca 2, tak baca 3 3 baca 4, lupa nak baca, bangkai macam tu, sebenarnya tak sah, kan? Jadi kita kata itu dah rukunnya. Jadi sekarang ni masalahnya rukun nikah 5 kita sebut kan, lagi perempuan, wali, saksi, peran. Jadi kalau wali ni
kena ada untuk menikahkan perempuan. Kalau puan tak ada wali, siapa yang nak ijab kabulkan? Dia kata ustaz je lah. Dia kata ya betul, tapi apa hubungan saya dengan ustaz? Saya sebab apa hubungan saya dengan puan? Dan kita terpaksa pula. Panjanglah ceritanya, tapi kita terangkan endingnya. Saya kata walinya ada lagi tak? Ada. Panggil walinya, saya cakap. Selagi wali tak ada, no document, no nikah. Itu mulalah. Kalau yang terima, yang bebel-bebel mulalah. Daripada jenglot jadi langsuit jadi pontianak, ngilang-ngilang. Alah kahwin lah, panggil lah. Itu banyak kat pejabat tu. Iya, kau tak percaya, tanya lah pejabat. Bebel-bebel aja. Kadang-kadang tuan-tuan, saya ingat dulu tu tak silap mana dia marah tu, borang kahwin tu dikoyak depan kita, cung tu begitu. Saya tengok je. Bukan borang aku, borang dia pun bebel-bebel lah. Ya, dia relax je. Kalau aku hantar aku koyak pula dia tu, aku campak ke bawah je, geram je rasanya. Tapi ujungnya sabar. Macam mana? Kan sabar je lah. Kita baru jumpa kerana sikit macam ni. Kalau zaman Nabi tu kerenanya bukan sikit-sikit, sampai nak bunuh orang pun ada tuan-tuan kan. Tu zaman Nabi. Kita sikit-sikit ni sabar je. Dia bebel-bebel pun dia diam je. Bebel-bebel pun dia balik juga. Bebel-bebel pun dia datang juga. Bebel-bebel pun dia kena sign juga. Macam mana? Cuma adalah seorang dua tu, cakap terus terang, saya ada cerita dengan tuan-tuan kan. Orang kata sepatutnya tak ada masalah pun, tapi ikut perasaan, ikut logik akal, tak apa-apa tu, payah sangat, nikah je ikut rukun. Kan, laki perempuan wali banyak. Laki perempuan, bapaknya wali, saksi ada, segi hukum syarak sah, dia nikah aja. Boleh, tak ada masalah, terpulang lah. Tapi standby lah, dendanya belah ribu nanti. Sanggup ke? Nampak tak? Jadi jangan buat perangai tuan-tuan. Daripada bayar kat mahkamah ribu-ribu tu, simpan bak beli beras lagi bagus. Beli beras lagi bagus. Beras pun nama mahal. Contoh, sila wajib. Okey, terima kasih. Soal dah. Soalannya tu, ada tambah lagi? Yalah. Enggan, okey, review enggan lah. Maknanya dah lah. Okey. Dah, soalannya dah, maksudnya dah. Mungkin sahabat-sahabat kat belakang tak dengar. Terima kasih kepada Tuan Haji kita ni. Baik, kisahnya ada orang kawan, perempuan nak kahwin, walinya enggan. Bila walinya enggan, kita pujuk dia tak mau. Kemudian suruh sign pun tak ada, wakil wali pun tak ada. Tutup pintu lagi, kan? Ini contoh. Lepas tu lari ke Siam. Betul. Okey. Baik, macam ni. Kita tengok siapa yang enggan. Ini isunya bagus soalan tu, sebab dia pun boleh jadi satu kuliah dah tu dah. Jadi ringkas gini, kita tengok siapa yang enggan. Kalau bapa yang enggan memang berat sikit lah, kan. Tapi kalau dia adik-beradik yang enggan, contohnya dia adik-beradik lelaki ada 3 orang, yang enggan ni abang sulung. Saya sebut ni fakta tuan, ada kes. Dia abang sulung. Jadi bila abang sulung enggan, dia tak nak. Jadi dia kata seolah-olahnya orang lain tak boleh jadi wali. Itu dia dah silap. Sebab kalau dia ada beradik lelaki 3 orang, abangnya enggan, adiknya okey, tak ada masalah. Dia setara, tak ada masalah. Dan ini sudah berlaku. Ada satu kes menangis-nangis perempuan tu. Saya kata takkanlah adik-beradik seorang, adik-beradik lakinya ramai, tapi dia ikut pegang cakap abangnya ikut. Abang yang sulung macam tu, kalau aku tak bagi, aku tak nak, yang lain tak berani, saya nak kata gitu. Tapi yang perempuan tu dia kata dia minta juga, merayu juga macam mana nak buat. Saya kata boleh, tapi kalau salah seorang abang yang ada tu, seorang pun takkan ada yang lembut hati. Pengalaman saya biasanya ada dalam adik-beradik tu kita tu, dia seorang tu akan ada okey.
Kesimpulannya ada seorang. Lepas tu saya kata pergi jumpa, jangan by phone, kita ajar adab. Jadi kita kata pergi jumpa, sembang, cakap baik-baik dengan lemah lembut. Bidalan orang tua sangat bagus. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak terurai. Okey. Jadi ringkas kata tuan-tuan, abangnya setuju jadi wali. Abangnya setuju wali, datang masa nikah dan abangnya pun menikahkan. Alhamdulillah. Itu contoh ya, sarap. Tapi kalau baik walinya bapak dia ke, datuk dia ke, adik-beradik dia ke, pakciknya ke, nanti kita bincang nanti kalau sempat kita masuk. Memang tak nak. Memang tak anda. Kalau kata bapak lah seorang tu tak anda. Kalau bapak dah meninggal, dia ada adik lelaki, katalah ada abang tak anda langsung, adik tak anda langsung. Prosesnya biasa kita minta dia datang pejabat agama buat aduan, nanti kita panggil. Nanti kita pujuk. Kalau dia memang dipanggil tak nak, ataupun kadang-kadang kita tanya, betul ke dah bincang? Dah, saya dah pujuk dah. Ni dalam SMS pun tak ada. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang SMS tu pun kita dah baca, dah tahu dah. Dia kata aku takkan jadi wali, kau jangan jumpa aku. Bahasa-bahasa begitu. Jadi sekarang kita gini, laluannya kita nasihatkan pergi mahkamah mohon wali hakim. Dekat dia termasuk wali adol, wali enggan. Jadi pergilah mahkamah, daftar, bicara. Biasanya mahkamah akan panggil. Kalau panggil dia tak datang, tangguh sekali, tak datang lagi sekali, biasa mahkamah boleh putuskan oleh hakim. Kalau misal kata dia datang, dia setuju, selesai. Banyak kes sampai mahkamah. Dia macam inilah, pengalaman saya kata gini, selalu saya sebut 10 kes pergi mahkamah wali enggan yang betul-betul mengkereng ni mana memang tanda langsung. Orang gelem langsung, saya takkan setuju. Adalah alasan macam-macam. Memang adalah seorang dua memang hati kering betul, memang ada. Jadi kalau mahkamah, dia bicaralah, kalau mahkamah dapati alasan yang tidak munasabah, mahkamah tetap putuskan, tetap wali hakim. Itu banyak jumpa. Tetapi macam tuan sebut tadi, betul lah, dia payah, malas naik turun mahkamah, dengar cerita orang pula, susahlah, itulah, inilah. Lepas tu ada pula pembakar utama, siam je, ataupun Thailand je, ataupun kalau dia tahu, alah songkla je, dia seperti itu je. Dah lagi-lagi biasa kan, alah siam je, biasa je kata, atau Thailand je, ataupun seberang je lah, ada macam tu. Ataupun kalau lagi canggih tu, dia tak cakap apa, hei, dia je, dia buat isyarat tu je. Maknanya kita tahu kan, sana je. Itu terpulang pada dia. Kalau dia pergi ke sana, ialah maknanya dia pergi dengan ada pasportnya, dengan tempat yang betul apa dan sebagainya, dia pun nikah kat sana, balik dia kena pergi mahkamah juga. Tujuannya dua. Satu, dapatkan pengesahan nikah dan perintah. Sebab pejabat agama tak boleh daftar selagi tak ada pengesahan, tidak ada perintah. Tuan-tuan dalam ada handphone, boleh buka enactment Undang-Undang Keluarga Islam, tengok pergi section 12. Kat situ ada cerita 12/1, tapi bila kait 12/2, dia terkait dengan section 40. Maknanya orang nikah ni tak boleh juga didaftarkan sampai kena penalty, baru boleh daftar. Kalau poligami, kalau tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah ya, tunjuk tuan-tuan terkejut pula. Ni tuan-tuan ni, ni tuan-tuan yang duduk depan-depan ni, 3 orang ni. Kalau tuan-tuan nak nikah, lagi sana, balik, perintah keluar. Tapi 1-2 dia kena bawa section 23/2, dia terkait dengan section 124. Selagi tak kena penalti, kita tak boleh daftar. Tapi itu daftarnya tu dah panjang, penaltinya panjang, penaltinya pun boleh bersilang-silang. Tahu silang-silang maksudnya apa? Silang maknanya lakinya poligami, tak ada kebenaran, perempuannya kahwin, tak ada kebenaran. Laki dah kena 1 denda, perempuan dah kena 1 denda. Waktu yang sama, laki tu boleh disilangkan, subahat dengan perempuan tak ada kebenaran, perempuan tu boleh disilangkan kerana laki tak ada kebenaran, subahat 1, 3, 4. Itu yang banyak kena tu. Ada macam itulah keadaan dia, ya.
Jadi siapa-siapa nak nikah ke sana, fikir-fikirkanlah. Cuma pengalaman saya, insya-Allah kalau alasan yang munasabah pergi ke mahkamah, mahkamah akan luluskan dengan pernikahan waliha, hakim Quran walinggan. Banyak kita jumpa ke jabatan, banyak. Sebab tu dalam hal ini kita selalu ingatkan, hubungan silaturahmi ini sangat penting antara adik-beradik, anak beranak, kena jaga tuan-tuan. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Kalau tak, dia jadi macam inilah. Okey, jadi itulah halnya dalam keadaan berat. Tapi kalau wali enggan ni pergi mahkamah, jangan kita jangka kita boleh nikah masa terdekat. Tak boleh. Jangan. Kalau yang biasa tak ada masalah, contohnya dia khusus kahwin semalam, macam saya sebut, kalau khusus kahwin semalam kan saya sebut, saudari yang laki dah 25, yang perempuan dah 25, 27 ke, yang laki dah 30, jangan lambat-lambat. Hari ni habis khusus kan, hari Ahad. Hari khusus kahwin biasa Sabtu Ahad. Hari ni habis khusus kan, habis dapat sijil kan, malam nanti balik isi borang, besok print, kemudian nanti dah akan keluar HIV form sekali, terus pergi klinik, Isnin isi borang print, Selasa pergi HIV test, Rabu jumpa imam, Khamis ambil kebenaran, Jumaat depan kahwin. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Bahkan pernah kita buat tuan-tuan, tapi ni rezeki masing-masing lah. Dia call, Ustaz, saya nak nikah emergency ni. Kata dia, nikah emergency, saya pernah cerita tu kan, nikah emergency, bukan emergency pun ada, tak emergency. Yang pernah satu kes tu, dia datang, Ustaz, ada orang datang nak kahwin katanya. Dokumen ada, order ada katanya. Okey lah, dia pun datang duduk depan saya. Saya pun tanya, siap dengan baju pengantin dah, lawa dah? Otak saya bila baju pengantin lawa ni, dokumen dah siap dah, hari Jumaat lagi. Jadi bila dah macam itu, okey lah, nak nikah hari ni ke? Ya, okey. Dokumen nikahnya mana? Borang nikahnya kan? Borang nikah. Ni kacau ni. Borang nikah macam mana? Belum ada borang kahwin ke? Belum. Habis lah. Lepas tu saya call lah orang tu yang telefon saya tu. Dia kenal saya lah kan. Dia kata, tuan nak tanya ni kata kawan nak kahwin hari ni, dokumen nikah pun tak ada apa. Oh ya ke? Tak apalah, usah uruskan lah. Banyak cantik muka dia. Aku yang macam jebon tuan-tuan. Kenalah kata tuan-tuan, nak nikah hari ni, kendurinya besok hari Sabtu. Macam mana tuan-tuan? Menung saya tu tuan-tuan. Macam mana tuan? Saya ingatkan datang pejabat agama terus kahwin. Tapi baguslah pengantin laki perempuan tu nampak, keluarga nampak okey lah. Kan okey lah. Saya kata ginilah, tak boleh lah buat macam tu kan, gini macam inilah. Nak kahwin hari juga ke? Tak tangguh minggu depan tak boleh ke? Kata saya kat kaunter masa tu, saya ingat sangat. Saya kata nak hari ni juga, mungkin nak kenduri besok. Saya kata macam inilah. Saya kata saya boleh tolong, tapi saudara kena tolong diri sendiri. Yang paling penting ada 2-3 dokumen. Ni ada tak? Ada. Ni ada tak? Ada. Ni ada tak? Ada. Okey, lakinya duda, saya ingat lagi. Ada tak? Ada. Surat cerai ada? Ada. Okey. Sekarang HIV tak ada. Okey, saya bagi borang ni, pergi cari klinik gini. Petang nanti kalau tuan datang, siap dokumen, datang sebelum pukul 4, lepas asar boleh kahwin. Saya cakap tu terang. Kalau tak ada, minta maaf, saya angkat tangan. Saya tak boleh buat apa-apa. Cakap terus terang aja. Borang kahwin tak apa, borang kahwin nanti kita bantu, tolong bantu lah tuan-tuan. Sebab dia dah kalang kabut PC apa, kita faham keluarga dah kat luar dah. Ringkas cerita tak apalah, diusaha juga tuan-tuan. Aku yang isikan borang kahwin tuan-tuan. Sudahnya aku hari tu jadi. Aku jadi pemohon, tapi nama orang lah, kau bukan nama aku. Kita tolonglah tuan-tuan. Dia pun siapkan dokumen. Betul dia datang pejabat agama balik sebelum pukul 4 masa tu. Terus kita sign dokumen. Terus petang tu aku juga yang kahwinkan. Macam jebon aku hari tu tuan-tuan. Tapi tak apalah, daripada satu sudut Allahu Akbar, seronoknya kita dapat membantu dan menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Tapi jangan buat macam itulah. Ya, ni bujang-bujang ni. Tak apa, boleh kauti dengan ustaz ni. Jangan bro, kan aku tak kerja lain nanti dah. Jangan buat macam itu. Tapi standard 7 hari cantik. Tapi undang-undang kata
dia laku 3 bulan. Jadi uruslah awal. Sekarang ni banyak permohonan yang diluluskan, kebanyakan nak nikah bulan 12. Baguslah. Sebab kita cuti sekolah kan bulan 12 kan, 14 hari bulan dia. 15, 16. 16 Sabtu kan. Tu banyak buat permohonan sekarang. Baguslah. Bila dia tengok bila nak nikah bulan 12, bila nak nikah bulan 11. Baguslah dia buat permohonan sekarang. Jadi kalau kes wali enggan, jangan buat macam itu. Wali enggan tak boleh. Wali enggan ni kita nasihatkan buat permohonan, tarikh nikah kita buat berkata tarikh yang fleksibel lah. Tarikh fleksibel. Jadi kalau tarikh tu fleksibel, kalau lulus jalan terus. Kalau tak ada, kita boleh beranjak. Jadi bila proses tu berjalan, kita tak pressure. Kan kita tak pressure. Yang pressure ni tuan-tuan, dah kes macam itu, dah pakai baju pengantin. Ni saya teringat kes saya kat Ulu Langat. Inilah dah pakai baju pengantin apa sebagainya tuan-tuan, dah nak kenduri kahwin dan sebagainya, kap taling pun pernah berlaku, benda pun tak ada, naik-naik mahkamah. Jebon aku dibuatnya tuan-tuan. Adalah kesnya. Jadi kita terangkan rupanya memang tak boleh jadi, ini kena pergi mahkamah. Marah dia. Habis kalau mahkamah tak luluskan macam mana? Kena tangguh nikah lah. Dah hukum, dah peraturan macam itu. Tak boleh, tak ada. Tak apalah. Saya ingat dia marah. Kalau tak boleh, tak boleh nikah, Sabtu Ahad ni kenduri kahwin, ustaz datang pergi rumah saya, habiskan makanan semua. Kau ingat aku ni jin Gondorwo ya? Kita nak makan burger double king pula. Burger special pun nak habis, kau terkelip, suruh makan pula banyak-banyak macam itu. Nampak tak? Jadi jangan buat macam itu. Kesimpulannya, kalau rasa-rasa yang ada bermasalah, datanglah berbincang. Minimum tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan salahkan, duduk mana setiap malam, tak apa, kita bawa jumpa imam. Jadi imam akan bagi panduan, dan semuanya itu sebenarnya adalah untuk menjaga hukum, terutamanya, bukan kita suka-suka tuan-tuan. Okey Ji, terima kasih. Itu satu soalan tu. Jadi hampir setengah kuliah. Kan? Tapi berdasarkan hukum, undang-undang dan juga realitinya, itulah yang berlaku dalam masyarakat kita, insya-Allah. Ya. Kentongnya pun dah bunyi tu. Kentong. Tahu kentong? Melayu kata apa kentong ni? Jawa kata kentong. Apa nak cakap? Ganggung. Saya pun dah tak ingat lah Melayu kata apa. Beduk. Okey, beduk. Terima kasih. Okey, kita bagi laluan azan sekejap. Lepas tu saya sambung sikit, lepas tu habis lah, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah kita masuk solat isyak Terima kasih. Baik, saya sambung sikit je tuan-tuan mana dah hilang tadi dah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya bacakan hadis tadi tak habis tuan-tuan mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya batal. Tapi seperti tadi ada isu yang pernah kahwin, mana sama ada janda ataupun balu, kalau ataupun dara. Dia beza tuan-tuan keadaan-keadaan wali ni. Jadi kalau anak dara dia kena ada izin dan kena ada wali. Dia lagi-lagi kalau bapa dan datuk lah, dia wali mujbir. Kalau dia janda atau balu, dia perlu wali walaupun tak perlu izin. Kan? Jadi kehadiran wali itu tetap ada, kerana melibatkan soal menjalankan majlis akad nikah. Jadi disebutnya di sini Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Kemudian jika berlaku persetubuhan, maka baginya mahar mithil, dengan sebab dia menghalalkan farajnya. Jika mereka berselisih faham, maka sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak ada wali. Jadi ada 2-3 hukum Satu, nikahnya tak sah, tak ada wali. 2, kalau berlaku persetubuhan, masa dia nikah tu dia ingat nikahnya betul, boleh, tak apa, yang penting okey. Berlaku tak ni? Dah berlaku. Kita ada kes kes tu sampai saya panggil, buat report, hantar ke mahkamah, bicara di mahkamah. Walaupun laki tu macam tak puas hati, perempuannya terima hakikat, akhirnya mahkamah bubarkan perkahwinan tersebut. Masa dia jumpa saya terangkan, dia macam tak puas hati, saya terangkan, pergi mahkamah. Dekat mahkamah, endingnya mahkamah farakkan. Walaupun dia kata saya yakin pernikahan saya sah. Dia kata sah macam mana? Saya tanya akad macam mana buat. Wali tak ada, saya kenal walinya. Kita jumpa walinya kan, wali kata tak izin tak sebagainya. Jadi dia kata dia nikah dengan cara itulah. Perempuan tu dinikahkan diri sendiri. Kahwinilah diriku, contohnya Siti binti Abu, dengan mas kahwinnya RM1. Contoh, laki tu kata aku terima nikah denganmu dengan mas kahwinnya sekian. Ada saksinya, ada 2 orang yang katanya. Okeylah, semuanya pun kepalanya pening, 4 segi punya kepala. Habis tuan-tuan, ini berlaku dalam negeri, dalam Malaysia. Saya tak sebut negeri mana. Tapi kes tu dibicarakan di mahkamah dalam negeri Selangor. Bubar tuan-tuan. Berlaku Jadi kalau dia kata nikah dia sah tapi mahkamah bubarkan perkahwinan dan berlaku persetubuhan di atas keyakinan nikahnya sah, maka dibubarkan, namun perempuan tadi tetap mendapat mahar ataupun mahar misil. Mahar misil ni maknanya kita cerita mas kahwin yang dekat belakang, dia ada 2 lah, mahar misil dengan mahar musamma. Mahar musamma ni senang aja, yang disebut dalam akad. Kan aku nikahkan kau dengan Ahmad, dengan Aminah binti Ali dengan mas kahwin RM300 tunai, disebut dengan akad je lah. Dia kalau tak musamma ni dia tak sebut. Aku nikahkan kau dengan anakku, mas kahwinnya dengan anakku namanya Siti. Dia pun kata aku terima nikahnya Siti. Dah. Sah tak? Sah. Tapi tak disebut mahar, tetap wajib, tapi dia menjadi mahar mithil. Mahar mithil kita akan bincang nantilah, diikut keturunan kepada kakak-kakak ataupun adik-beradik perempuan yang terdekat. Dia begitu. Jadi wajib dibayar kerana adanya persetubuhan. Dan ada hukum sampingan, kalau mengandung dan dapat anak itu tidak dihukumkan sebagai anak zina. Ini keterangan bawahnya ada Mereka yang bersetubuh hasil pernikahan yang batal ini, yang ini perkahwinan tanpa wali, tidak dikenakan hukuman hudud kesalahan zina kerana adanya syubhah. Syubhah tersebut ialah ulama berselisih pendapat tentang kesahihan nikah tanpa keizinan wali. Hukum hudud digantung pelaksanaannya ketika ada syubhat. Walau bagaimanapun mereka dikenakan hukuman takzir. Sebab dalam keizinan ni mazhab Syafi'i wajib tuan-tuan, tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan tidak. Jadi khilaf. Tapi kewujudan wali wajib.
Ya. Kewujudan wali adalah wajib. Izin dia ada khilaf. Tapi kita mengambil pendekatan berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, dia kalau anak dara walinya tanya, bapak lah ya, itu hukumnya sunat. Ina, abah nak nikahkan Ina dengan Wak Din ni, contoh Wak Din ni, Ina setuju tak abah nikahkan? Dia angguk, dia senyum, dara okey, sunat tu. Kalau dia kata saya setuju bah, sunat tu. Tetapi kalau yang perempuan itu berwalikan bukan wali mujbir, minta izinnya mazhab Syafi'i wajib. Contohnya yang jadi wali abang dia, Ina, abang nak nikahkan Ina dengan Cik Man ni, setuju tak? Setuju bang, wajib. Ataupun Inanya kata, bang, saya setuju abang jadi wali untuk saya nikah dengan Cik Man ni, tu wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Sebab itu dekat situ ada khilaf-khilafnya. Sebab tu bila berlaku khilaf, maka ulama kata kalau berlaku persetubuhan, kita tak terus hukum dia sebagai hukuman had atau hukuman hudud. Hudud ni jamak kepada had. Jadi kalau kita mengaji belajar, kalau orang yang bersetubuh belum dia kahwin atau tak kahwin, maka hendaklah disebat, fajlidu, kena sebat mereka ni. Kalau dah kahwin, kena rejam. Kalau misal kata lakinya dah kahwin, perempuannya belum kahwin, lakinya kena rejam, perempuannya kena sebat. Kalau dua-dua dah kahwin, rejam. Dua-dua belum kahwin, sebat. Macam itulah. Tapi kalau dia berzina dulu, 20 tahun dulu, masa zaman nakal, masa zaman nakal-nakal dulu tu, umur dia 19 tahun, 20 tahun, merayap puluh kilik. Kan dulu pernah dengar cerita Bosiak, Bojan, Bosiak, Bojan. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Tuan-tuan pernah dengar? Pernah dengar je? Pergi pernah dengar? Ada yang tak pernah dengar ya? Oh, tak pernah dengar tu dia jenis mengaji Quran aja kuat, insyaAllah. Kan? Jadi kita dengarlah tu. Senang kata mereka ni bertukar-tukar pasangan. Tapi kalau dulu dia berzina, lepas tu dia dah bertaubat, tak payahlah cerita dengan orang, diam, taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cukup. Tak payah cerita-cerita dengan orang. Tapi kalau rasa bermasalah, bersalah, pandai-pandaikanlah. Sebab tu nasihat ulama ni mudah. Kalau kau pernah berzina, kau kahwinlah dengan penzina. Senang. Kalau kau laki pernah berzina, kau kahwinlah dengan perempuan yang dah berzina. Pandangan fiqh tu nampak lembut, tapi sangat berkesan dari segi kehidupan masyarakat. Hakikatnya begitu. Sebab kalau kata laki pernah zina, perempuan berzina, kemudian dia kahwin, dia tak kisah kau dulu berzina ya, kau sama je, okey je, pada dia lah kan, wajar. Tapi kalau tidak tuan-tuan, katakan perempuannya pernah berzina, laki tak pernah zina, dia akan jadi masalah, jadi tekanan, silap gaya tak jadi kahwin. Ni pernah berlaku ni kes. Saya balik ceramah, saya balik satu program dengan kereta, ada call masuk, Ustaz, saya pernah kurus kahwin dengan Ustaz, minta nasihat. Kenapa? Di sebelah gini Ustaz, tunang saya menimbulkan syak dengan saya. Dia kata, engkau dulu aku tahu engkau banyak mambang, kan? Ada tak sampai perangkat engkau buat benda-benda haram ke apa ke? Kata tak ada kawan adalah. Tak ada, mesti ada. Dia provoke tau. Provoke dengan sampai perangkat nak menyatakan seolah-olah perempuan ni dah berzina. Cara dia bercakap, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz perlu cakap? Saya kata tak perlu. Yang dulu sudah. Kenapa? Kan adabnya kita diajar, jangan kau menceritakan keburukan pada diri kamu sendiri. Imam Syafi'i pesan, jangan. Ya sudah, afallah masalah, sudahlah. Kan? Tapi laki ni tunang saya, dia nak kahwin dah, dia tekan saya, paksa seolah-olah saya, kan? Tapi cara dia bercakap masa kat by phone, walaupun by phone kita dah merasakan ada sesuatu. Saya pun kata, saya minta maaf, jujur saya tanya, pernahkah kamu buat? Saya kata, kan? Dia diam, dia ngaku dia pernah, sampai perkara zina. Sekarang beginilah, kalau boleh sebaiknya tak payahlah bagi tahu dia. Kalau kamu bagi tahu memang akan timbul lagi besar. Sekarang ni kalau nak kata teruskan, kalau tak nak lebih baik buat break daripada sekarang. Kalau tak nanti kalau dia tahu ni tuan-tuan, besok masalah dia ungkit habis diungkit tu. Kita dah jumpa dah? Kita dah jumpa dah. Ya, jadi berhati-hatilah dalam hal-hal begini.
Sebab tu selalu kita berpesan, bila kita dah berkahwin antara suami isteri, taruhlah kepercayaan 99% kepada suami kita, kepada isteri kita. Jangan tanya sejarah lamanya, biarkan. Jangan tanya sejarah isteri kita, biarkan. Tak payah tanya dah. Yang penting dia faham, dia jadi suami kita, jadi isteri kita, tunaikan tanggungjawab baik, jaga hubungan dengan Allah, hidupkan sunnah Nabi, jaga hubungan dengan keluarga. Itu bagus. Sudah. Jangan tanya-tanya. Kan tanya kita stres kan? Sembang yang abang nak tanyalah, you kan lah dulu kat kampus kan paling lawa, bergebubuk kat fakulti. Ina mana? Ina Cun, itu kan. Akhirnya kahwin dengan abang. Jujurlah, sebenarnya Ina ada berapa orang power dulu masa kat belajar. Tahu apa tanya-tanya bang? Alah saja nak tanya, kok lah. Tak adalah seorang dua. Alah betul ni. Tak apalah tanya. Kata udah lah. Nak tahu berapa orang, nak tahu. Okey ginilah bang, abang ni kekasih saya yang ke-65 macam tak tidur kita malam tu. 65 rupanya. Habis aku punya, bukan third class lagi dah, jauh punya kelas tu nak beritahu. Apa nak tanya-tanya, sebab nanti dah akan timbul. Iblis sudah masuk. You dah buka pintu tu, iblis masuk tu. Dia akan masuk. 65 takkanlah seorang tak pergi dating. Betul. Dapat dating takkan dating aja. Naik apa? Naik motor. Kalau dia naik motor 2 orang, tuan-tuan faham lah naik motor 2 orang. Kalau motor dia Honda EF 2 orang, berkepitnya macam mana? Bila dah 2 orang naik motor, takkan 2 orang pegang carry belakang, mesti peluk depan. Dia dah main dah. Main. Apa dah? Sebab tu kita dilarang. Jangan ditanya-tanyakan, ya. Dah benkan. Dan itu juga yang saya pesan kalau dengan klien-klien ni yang datang minta nasihat, apa nak diungkit balik? Sudah. Jangan dipikir. Yang penting dia jadi isteri yang baik, suami yang terima kebaikan-kebaikan. Kena ingat, bila you dah hidup 10 tahun, you dah tengok kebaikan dia, susah payah dia jaga kita, tiba-tiba you tanya satu soalan yang menyebabkan soalan itu menyebabkan awak stres dengan jawapan, akhirnya kan kata hilanglah segala kebaikan-kebaikan yang dibuat. Apa you dapat? Ada apa? Tu yang dipesan-pesan oleh orang-orang alim. Ambillah perhatian, insya-Allah. Okeylah tuan-tuan, seminit lagi tuan-tuan, okey ya. Jadi takzir, mereka hendaklah dihukum takzir, ya. Tapi orang yang macam ni tuan-tuan, hendaklah dihukum takzir. Takzir ni kalau kita ngaji dalam bab jinayat, takzir ialah hukuman yang tidak termasuk dalam hukuman hudud. Qadi menentukan bentuk hukuman yang mampu menghalang daripada berlaku dan memberi kemajaran perlakunya. Maknanya boleh ditakzir, maknanya mereka boleh didenda, difarak dan didenda, menjadi pengajaran pada orang. Sebab saya percaya mungkin ada di antara kita yang pernah masuk mahkamah, tengok bicara. Kadang-kadang kita datang adalah urusan kan, tengok bicara. Kalau tuan-tuan ada masalah lapang, pergi mahkamah Syalam ke, Kelang Jenderal ke, kan, ada bicara kes-kes mahkamah tinggi yang kena tangkap khalwat dan sebagainya kan, dibicarakan, tuan-tuan boleh dengar. Dan pendekatan hakim kebanyakannya menasihatkan, dan bila disabitkan salah dan denda 2,000. Dah denda 2,000, kalau tak mau bayar kena penjara sebulan. Dan harapan kepada semua yang hadir, semua jadi pengajaran buat kita. Itu tujuan dia. Jadi takzir itu salah satunya menjadi peringatan dan tujuan, ya. Okey. Jadi sangat cukuplah tuan-tuan, ya, untuk malam ni. Terlajak juga panjang sikit tuan-tuan, tapi apapun saya ucapkan terima kasih di atas perhatian sungguhan istiqamah tuan-tuan untuk terus menghidupkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Datangilah rumah Allah Ta'ala sebelum kita didatangkan, dan sifatnya datang yang takkan datang lagi, ya. Jadi datanglah ke masjid. Boleh faham tu? Didatangkan dan takkan datang lagi. Boleh faham tu? Disemayangkan di masjid, dan kita di hadapan imam. Masa tu dah keluar, tak ada pergi masjid lagi dah. Ambillah pengajaran. Sini saya tak tahulah, mungkin kat sini. Kalau kampung saya dekat Sungai Serdang tu, kan, dah menjadi alhamdulillah masyarakat 99% dah memahami untuk urusan khairat, kematian kat rumah ke, kat hospital ke, dibawa pergi masjid, diuruskan di masjid, dan disolatkan di masjid.
Dan kepada biasaannya lepas solat fardu. Jadi lepas sembahyang fardu, sembahyang jenazah. Maknanya kalau tak pernah pergi masjid, itulah dia kali pertama ke masjid, silap tak kena gaya, disembayangkan, dikemasjidkan dan tidak dikemasjidkan lagi. Tu kena ingat-ingatlah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah rezeki kita jumpa tahun depan pula. Bulan depan. Tahun depan. Jauh lagi tu. Wallahu a'lam.